Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya, izinnya kita pagi ni Allah kurniakan kita satu nikmat yang dinamakan nikmat hujan. Saya tak pasti tempat tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bagaimana, tapi di tempat saya pada pagi ini Allah turunkan hujan. Oleh itu bila kita menerima hujan, doa yang sebaik-baik doa ialah Allahumma sayyiban nafi'ah. Mari kita mulakan pembukaan bicara kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah sebelum kita memulakan perkongsian kita berkenaan dengan ensiklopedia solat, perkongsian kita berkenaan dengan ensiklopedia solat, marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah memberikan rahmat ke atas kita di atas perkongsian berkenaan dengan ensiklopedia solat pada tajuk solat istikharah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Noriman, apa khabar? Sihat bang? Lama tak jumpa. PKP kan tak boleh jumpa. InsyaAllah bang. Kongsi-kongsikan kan bang video ini bang. Kita berkongsi pada pagi ini memandangkan hujan, kita berkongsi tentang ensiklopedia solat bang, insya-Allah bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah. Okay, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah sebentar saja kita akan mulakan jam 7.30 pagi. Kita akan mulakan perkongsian kita berkenaan dengan ensiklopedia solat, Mausu'atus Solah pada hari ini dengan tajuk solat istikharah. Bila sebut saya solat istikharah bagi orang nak nikah. Bila disebut saja yang dinamakan dengan solat istikharah, lalu secara tidak langsungnya kita akan sebut apa dia? Pilihan orang nak nikah. Pilihan orang nak nikah. Itulah yang secara macam apa? Secara tidak langsungnya ataupun secara fitrah kita. Asalkan istikharah rujuk pada nikah. Asal istikharah rujuk pada nikah. Itu secara tidak langsung kita. Okey. Cuma hari ini saya nak beritahu apakah fungsinya solat istikharah dalam kehidupan kita. Apakah fungsinya solat istikharah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Solat istikharah adalah merupakan pilihan hati, pilihan ilahi. Fungsinya ialah pilihan hati ataupun pilihan ilahi dalam hidup kita. Walaupun manusia itu dikurniakan akal fikiran yang hebat macam mana sekalipun. Walaupun manusia itu dikurniakan akal fikiran yang cukup tip-top macam mana sekalipun, namun fitrah manusia, mereka akan ada perasaan ragu-ragu dengan pilihan yang telah dibuat. Okey. Fitrah kita hebat macam mana sekalipun kita berfikir, cara kita berfikir tetap ada yang dinamakan dengan ragu-ragu. Fitrah ragu-ragu. Itulah dinamakan fitrah kita, bukan kelemahan kita tapi itu fitrah kita. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bermacam kelebihan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bermacam keindahan, kelebihan. Apa lagi? Semua ada. Cuma manusia itu ada fitrah tersendiri yang dinamakan ragu-ragu ataupun was-was ataupun fitrah yang hati kita tak boleh nak menang fitrah tersebut. Hati kita tak boleh nak memberikan satu kata putus, yes, aku nak ini, tidak. Itu dia dinamakan fitrah manusia. Sebab itulah Allah berkurniakan kepada manusia solat istikharah. Mereka masih tidak pasti untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ini kerana manusia hanya mampu merancang. Sedangkan masa hadapan atau natijah suatu keputusan itu hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merancang. Sedangkan masa depan atau natijah keseluruhan perancangan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang mulia membuka ruang untuk hamba-hambanya memohon petunjuk dan panduan daripadanya melalui 2 rakaat solat sunat istikharah. Nampak tak? Cantik tak? Cantik tak kehidupan ini? Ragu-ragu ada sesuatu yang dinamakan ikhtiar, istikharah, pilihan hati ataupun pilihan ilahi. Sudah tentunya pilihan hati tidak semesti sama dengan pilihan ilahi kerana Allah itu lebih mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Oleh itu kita kena syura bersama Allah Subhanahu wa taala. Satu kesilapan apabila istikharah ini digunakan untuk tujuan maksiat, seperti untuk memilih suami yang telah pun diketahui akan kefasikan suami tersebut.
membeli sesuatu barangan yang diharamkan atau menggunakan kaedah bayaran yang haram dan salah, adalah haram dan salah. Kita dah tahu dah benda tu tak elok, tapi kita nak juga, kita rasa benda tu baik untuk kita. Kita nak juga. Sebab dan kita buat istikharah. Maka di situ akan timbullah sesuatu yang dinamakan haram. Membeli barangan yang diharamkan atau menggunakan kaedah bayaran yang haram adalah haram dan salah. Okey? Haram dan salah. Sebab tu kita hidup ini ada syura, ada mesyuarat dia. Dalam hidup ini ada perbincangan. Istikharah sebenarnya adalah manifestasi ketaatan dan adab sopan seorang hamba terhadap penciptanya. Istikharah ini merupakan manifestasi ketaatan dan adab sopan seorang hamba terhadap penciptanya. Jika kita ni mempunyai akhlak yang paling tinggi dalam hidup ini, kita rasa kita tinggi akhlaknya, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak berakhlak, orang yang tak ada iman, dia buat keputusan tanpa istikharah. Dia buat keputusan tanpa istikharah. Itu orang yang tak ada iman. Dia rasa dia betul. Contoh dia nak beli apa-apa, dia kata betul, aku beli je, tak apa. Boleh guna. Sedangkan kita tak tahu fungsi benda tersebut. Kita tak tahu fungsinya. Tapi kita rasa nampak kawan kita guna betul, kita kata betul. Okey. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan mengajukan permohonan kepada Allah sebelum melakukan suatu pekerjaan, seorang hamba itu sebenarnya mempamerkan akhlak orang yang beriman. Kan? Akhlak orang beriman, beramal soleh dan merendah diri di hadapan Tuhan yang menjadikannya. Dengan istikharah ini menunjukkan kita ini adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan orang yang rendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikannya. Tetapi perlu diingat, sesuatu permintaan atau pilihan itu hendaklah perkara yang diharuskan oleh Islam. Istikharah ni adalah sesuatu permintaan atau pilihan itu hendaklah perkara yang diharuskan oleh Islam. Itu yang dinamakan istikharah. Iaitu seperti contoh menentukan jodoh, nak nikah, okay? Itu salah satu contohnya. Memilih universiti yang sesuai. Memilih universiti yang sesuai, membeli sesuatu barangan seperti rumah, kereta atau tanah atau apa sahaja hajat selagi tidak menyalahi syarak. Itu disunatkan, diharuskan dengan ikhtiar. Solat sunat istikharah sebab perkara tersebut seperti jodoh, nak pilih tempat belajar, rumah, kereta, tanah dan sebagainya, apa sahaja yang kita hajati selagi tidak menyalahi syarak, maka itu diharuskan untuk istikharah dan dapat pahala sunat istikharah. Okey, insya-Allah. Istikharah dari segi bahasa, istikharah ialah perkataan Arab yang bermaksud meminta penjelasan atau panduan. Istikharah ialah perkataan Arab yang bermaksud meminta penjelasan atau panduan. Istilah pula, istikharah ialah solat sunat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, proses memilih atau melakukan sesuatu yang perkara atau urusan. Untuk kita memilih, mohon petunjuk Allah, kita nak pilih apa, nak buat apa hari ni, maka kita minta petunjuk Allah. Ini berlaku sekiranya seseorang itu masih ragu-ragu pada pilihannya sama ada untuk meneruskan sesuatu pekerjaan itu atau sebaliknya. Okey, inilah dia yang dinamakan dengan istikharah, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari sesuatu keputusan. InsyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristikharah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beristikharah. Maka kita selayaknya untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beristikharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat baginda melakukan solat istikharah dalam segala urusan mereka, sebagaimana baginda mengajar mereka satu surah Al-Quran
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada sesiapa di antara kamu yang bercita-cita untuk melakukan sesuatu, hendaklah dia melakukan solat sunat 2 rakaat. Kemudian membaca, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amr ma kana min syai'in khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw khairan li fi 'ajali amri wajilihi faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu yaqulu mithla ma qala fi yaqulu mithqala ma qala fil marratil ula wa in kana syarran li fasrifhu anni wasrifni anhu waqdul li khaira haitsuma kana thumma raddini bihi. Maksudnya, ya Allah, saya mohon petunjuk daripada-Mu dengan ilmu-Mu, dan saya memohon ketetapan dan kepastian dengan kekuasaan-Mu. Saya memohon dengan kelebihan-Mu yang agung. Engkaulah yang berkuasa dan hamba-Mu ini tidak punya kuasa. Engkau mengetahui sedangkan hamba-Mu ini tidak. Engkaulah yang maha mengetahui segala perkara ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini lalu menyebutnya adalah sesuatu yang baik untukku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, atau ia baik untukku dalam masa terdekat atau masa hadapan, maka tetapkanlah ia untukku dan permudahkanlah ia untukku. Berkatilah hidupku padanya kerana Engkau maha mengetahui. Jika ia tidak baik untukku, jauhkanlah ia daripada aku dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan itu kepadaku di mana saja kebaikan itu berada dan redakanlah hatiku dengannya. Riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab mendirikan solat dan sunat-sunatnya, bab tentang solat istikharah. Bab tentang solat istikharah. Disunatkan juga kepada sesiapa yang berazam untuk menunaikan fardu haji agar melakukan solat istikharah 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang masyhur. Okey. Tata cara solat istikharah. Okey, seperti biasa, ia dimulakan dengan lafaz niat sebelum takbiratul ihram. Usalli sunnatul istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Waktu terbaik solat istikharah. Okey. Bila kita katakan, ada soalan ni dalam komen, waktu terbaik untuk solat istikharah. Bila dikatakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka berjumpa dalam keadaan yang tidak ada gangguan. Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka berjumpa dalam keadaan tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Maksudnya pada waktu qiyamul lail. Maknanya dia sunyi sangat-sangat. Macam kita lah. Kita nak jumpa seseorang, kita nak jumpa kawan kita yang mana ada sesuatu perkara penting yang kita nak bincang kepada kawan kita, sudah tentunya kita nak cari tempat yang betul-betul sunyi untuk selotok, betul? Perbincangan. Nak cakap baik-baik dengan dia, contoh nak minta barang dengan dia, minta apa-apa saja yang minta dengan dia. Sesungguhnya kita akan cari tempat yang senang, kita bercakap, tak ada bunyi bising, senyap. Lepas tu, yalah, kawan istimewa, katakan kawan rapat. Jadi kita nak minta tolong ini dan sebagainya, mesti kita nak jumpa pada tempat yang senyap, sunyi. Tempat yang kawan tu, apa yang kita sampaikan dia mudah faham. Maka di situ, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu manakah paling sunyi dalam hidup ini? Paling sunyi sekali. Jadi kita secara tidak langsung kita akan sebut waktu qiyamul lail, iaitu solat malam, bangun pukul 4, pukul 5, solat malam. Itulah waktunya yang terbaik untuk kita istikharah. Dia sama juga macam solat hajat pun. Solat hajat, cuma solat hajat ni bezanya bila kita berhajat kita solat. Solat hajat, cuma istikharah ni perjumpaan kita dengan Allah. Perbincangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Ada orang kata, ada orang tu solat siang, ada orang tapi sebaik-baik waktunya ialah pada ketika kita qiyamul lail. Tak payahlah pukul 3. Kadang-kadang nak bangun pukul 3 payah. Kan, jadi kita buat pukul 5, 5.30. Yang penting waktu yang paling sunyi. Waktu paling sunyi. Okey, berdasarkan kitab ni juga InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan soalan itu terjawab. Tata cara solat istikharah. Okey. Usalli sunnatal istikharati rak'atain lillahi ta'ala. Aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nombor 2, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, surah Al-Kafirun. Tata cara solat sunat istikharah. Surah Al-Kafirun. Okey. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Segala bacaan yang lain semua sama seperti solat-solat biasa. Cuma dua perkara penting iaitu surah-surah pilihan. Surah pilihan solat sunat istikharah, rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Okey. Rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kalau ada buku ni dia cakap apa, dia ada gambar rajah sekali lah, gambar rajah sekali. Okey. Yang lain-lain semua bacaan dalam solat lain semua sama. Tidak ada beza dengan solat biasa, cuma dari segi surah pilihan saja. Rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Okay, InsyaAllah, dan membaca tahiyat dan mengucap salam. Okey, doa solat sunat istikharah yang saya dah bacakan tadi. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika aqdiru wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Sampai habis saya baca tadi. Nanti saya ambil gambar, nanti saya akan share ni insya-Allah. Okey, dan kita masuk, mungkin sebab solat istikharah ni dia punya huraian ni agak ringkas sedikit, maka kita masuk seterusnya itu solat berjamaah. Solat berjamaah. Apa pula solat berjamaah ni? Pagi ni kita masuk 2 tajuk, okey? Pagi ini kita masuk 2 tajuk. Okey, jom kita pakat-pakat kongsikan semua insya-Allah. Pagi ni kita masuk 2 tajuk. 2 tajuk sikit Salatul jamaati. Okey. Solat jemaah ni apa pula? Solat jemaah adalah penyatuan iman dan taqwa. Penyatuan iman dan taqwa. Pensyariatan solat berjamaah adalah bukti jelas betapa Islam sangat menitik beratkan hubungan silaturahim dan kekuatan perpaduan antara sesama orang Islam dalam satu komuniti. Ia memberikan signifikasi penting bahawa tidak ada konsep individual dalam Islam. Tidak ada konsep individual dalam Islam. Solat berjamaah juga menggambarkan bahawa umat Islam bersatu pada satu saf di belakang seorang pemimpin atau imam. Ini menggambarkan kesatuan yang utuh bagi sebuah negara, masyarakat dan agama. Solat berjemaah ini penyatuan iman dan takwa. Penyatuan iman dan takwa. Sebab apa kata begitu? Sebab berdirinya satu saf di belakang imam. Maknanya imam itu telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang terdapat kelebihan pada dirinya dari segi hukum, ilmu fiqhnya dan sebagainya. Manusia itu sama. Perhimpunan ini juga berperanan menyamaratakan kedudukan manusia yang terpisah oleh kasta sosial dan kewangan. Perhimpunan ini juga berperanan menyamaratakan kedudukan manusia yang terpisah oleh kasta sosial dan kewangan. Justru berjemaah tidak timbul persoalan orang kaya atau berpangkat,
dikhususkan untuk duduk di barisan hadapan atau diasingkan daripada golongan miskin. Tu penting. Tak kira lah kau sesiapa pun, kau lambat datang, duduk belakang. Cepat datang, duduk soft tak pertama. Yang mana orang kata pada soft pertama ni, soft dapat unta. Itu perumpamaan mudah tu, dapat unta. Sebaliknya, semua orang tanpa mengira darjat dan keturunan berada dalam satu jemaah, melakukan ibadat yang sama dan menyembah Tuhan yang satu. Menyembah Tuhan yang satu. Solat berjemaah menggambarkan bahawa umat Islam bersatu dalam satu saf di belakang seorang pemimpin atau imam. Ini menggambarkan kesatuan yang utuh bagi sebuah negara, masyarakat dan agama. Ta'rif dari segi bahasa jamaah atau jemaah berasal daripada perkataan jama' yang bermaksud menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan. Jemaah pula bermaksud kelompok, kumpulan, persatuan ataupun ikatan. Okey. Syarak pergantungan solat makmum kepada solat imam. Bila berjemaah ni, sebab tu saya kata bila berjemaah ini kena berikan imam yang terpilih. Sebab pergantungan ibadat tersebut makmum kepada imam. Kalau imam baca salah, keseluruhan solat tidak sah. Kalau imam baca betul, alhamdulillah. Sebab tu, dan jemaah juga kena ada satu trust kepada imam, supaya jemaah tidak bersangka buruk dengan imam. Bila jemaah bersangka buruk dengan imam, maka jemaah tersebut tidak salah. Imam tu imam yang terlatih dah, imam yang dilantik, imam yang dah terlatih berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi jemaah tu sendiri hati tidak senang. Maka jemaah tersebut kena cari orang lain lah. Kena tak apa, pindah masjid. Okey, insya-Allah, tabarakallah. Pensyariatan solat berjemaah. Al-Quran. Asal pensyariatan solat berjemaah adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan solat bersamamu. Bersamamu. Walaupun ayat ini berkaitan dengan solat dalam peperangan, keadaan takut, tetapi fuqaha menerimanya sebagai hukum secara umum. Ini kerana sekiranya berjemaah ini disyariatkan ketika perang, sudah tentu ia lebih afdal dilakukan ketika aman. Solat berjemaah ini bila Quran dan Quran sebut ketika perang, maka lebih afdalnya kita buat apabila ketika aman. Kalau dekat rumah, buatlah dengan anak dan isteri. Kalau kat masjid, buat dengan para jemaah sekalian, insya-Allah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 20 darjat. Begitu juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alaihim asy-syaitanu fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyata." Tiga orang yang berada di dalam satu kampung atau pedalaman dan tidak melakukan solat berjemaah dalam kalangan mereka, syaitan akan menguasai mereka. Oleh itu, kamu hendaklah sentiasa berjemaah. Kamu kerana serigala hanya memakan kambing yang bersendirian. Abi Daud dalam kitab daripada
Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud bab tidak meninggalkan solat berjamaah. Okey. Hukum. Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahawa solat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Oleh itu, kewajipan ini tidak akan terlepas daripada penduduk sebuah kampung atau pekan atau taman perumahan atau pangsa puri, melainkan sekiranya sebagai anggotanya melakukannya. Satu kampung ada 100 orang. Satu kampung ada 100 orang. Yang buat 10 orang. Dah terlepas. Tapi kalau satu kampung ada 10 orang, tapi langsung tak buat, maka seluruh kampung itu berdosa. Masya Allah. Itu dia. Jika dalam sebuah komuniti tidak ada sesiapa pun melakukan solat berjemaah secara terang-terangan di masjid atau di surau, atau melakukannya di rumah, seluruh anggota komuniti tersebut terpaksa menanggung dosa. Okey? Syarat-syarat imam. Imam adalah jawatan penting yang hanya layak dilakukan oleh orang yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria seorang imam. Hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya solat imam atau dia tidak meyakininya. Okey, sebut. Ini yang saya beritahu tadi. Makmum tidak mengetahui batalnya solat imam atau dia tidak meyakininya. Contohnya, dua orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat yang berbeza, oleh itu mereka tidak boleh jadi imam atau makmum sesama mereka kerana mereka saling tidak kerana mereka tidak meyakini arah kiblat. Imam bukan seorang yang ummi, iaitu tidak pandai dan tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan makmum pula adalah seorang qari yang boleh membaca Al-Quran mengikut tajwidnya dengan sempurna. Sekiranya seorang imam itu tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan sempurna dan makmum juga tidak boleh membaca dengan baik, sah solat makmum tersebut. Kalau dua-dua tak boleh baca dengan elok, sah lah. Imam bukan seorang wanita. Sekiranya makmum adalah laki-laki, walaupun hanya seorang makmum lelaki kerana ramai makmum perempuan, tapi harus seorang wanita menjadi imam jika semua makmumnya adalah wanita. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, la ta'ummana imra'atun rajulan. Seorang perempuan jangan sesekali jadi imam kepada seorang lelaki. Ibnu Majah. Syarat sah mengikut imam. Makmum hendaklah berniat mengikut imam. Yang tertentu. Tidak sah seorang itu solat mengikut imam yang tidak diketahui kedudukan imamnya. InsyaAllah esok kita akan sambung syarat sah mengikut imam, kerana esok merupakan hari Jumaat dan juga cuti umum Chinese New Year. InsyaAllah esok kita akan sambung syarat sah seorang imam. Syarat sah mengikut imam. Syarat sah seorang imam dah baca. Syarat sah mengikut imam. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini sama-sama kita ambil manfaat, sama-sama kita ambil iktibar. InsyaAllah, tabarakallah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi follow, sudi menonton siaran pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita sepanjang kehidupan kita dengan asbab kita sentiasa belajar, kita sentiasa menadah ilmu, menuntut ilmu, kita sentiasa berkongsi ilmu. Kerana berkongsi itu adalah sebaik-baik perkara. Kita sampaikan kepada orang lain melalui apa jua kaedah sekalipun, apa jua cara sekalipun. Okey, insyaAllah. Dan sedikit iklan, minta maaf jika iklan ini mengganggu. Okey, last tadi berdasarkan link yang ada pada posting saya ini. Jadi saya pada posting di atas adalah posting perniagaan yang mana ada nasi kukus, ada set daun bidara, ada madu tualang, ada minyak wangi. Yang link di atas adalah merupakan link perniagaan yang mana anda membeli sambil menyumbang.
membeli sambil menderma. Okey, yang link pertama nasi, link yang kedua ialah set daun bidara, link ketiga ialah madu tualang dan link keempat ialah minyak wangi. Okey, itu adalah jual muamalat untuk saya memenuhkan tabung-tabung di bawah. Iaitu dalam tabung jom kongsi bersama, tabung kebajikan umum adalah untuk jejak asnaf dan mereka yang terjejas, dan tabung yang kedua adalah tabung frontliner yang mana saya akan hantar makanan kepada frontliner dan sebagainya, dan tabung yang ketiga adalah tabung umum untuk apa jua bantuan-bantuan yang saya terima maklumat, maklumat berkaitan bantuan tersebut, maka di tabung yang ketiga. Okey, iaitu Bank Islam. Namun tabung pertama saya, tabung kebajikan umum ni dah merangkumi semua dah. Tabung kebajikan umum ni dah merangkumi semua. Segala perkara yang saya dapat terima, apa asnaf tak makan dan sebagainya, saya akan terus datang dengan maklumat yang penuh. InsyaAllah kita akan sampaikan apa yang termampu. Okey, dan juga insyaAllah setiap hari Jumaat bermula minggu depan, insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan doakan usaha ini berjaya insya-Allah. Bermula minggu depan YNK akan buat infak Jumaat. Insya-Allah. Bolehlah sesama kita menyumbang, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, Allah rahmati dan Allah berkati kita semua insya-Allah tabarakallah. Sekadar itu dahulu, jom berselawat, semoga mendapat rahmat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.